أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada hari yang mulia ini, saya akan berkongsi kepada rakan-rakan, kepada para pendengar semua tentang satu ilmu yang diajarkan di dalam Islam yang khususnya berkaitan dengan adab al-Islamiyah, tentang adab Islam, yang mana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin, yang bernafas, ya. Yang bernafas ini yang menghirup, sama ada menghirup oksigen ataupun karbon dioksida, ya, akan meninggalkan alam dan akan ke alam barzakh. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hari ini saya akan menerangkan tentang adab menziarahi orang ataupun jenazah yang telah mati. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah sebenarnya pandangan Islam berkaitan dengan adab menziarahi jenazah ini? Kita kena tahu semua perkara ini, yaitu konsep menziarah ini bukan sahaja masa sehat sebenarnya, tetapi amat dituntut juga ketika sakit. Dalam Islam amat menuntut kita supaya menziarahi orang yang dalam keadaan sakit juga ini, ataupun apabila telah meninggal dunia. Itulah yang Islam lihat, dan pentingkan. Dan pastinya ada adab-adab dia. Adab-adab menziarahi jenazah tuan-tuan dan puan rakan-rakan yang berada di luar sana adalah sunnah, merupakan sunnah perbuatan Rasulullah SAW dan juga asar sahabat, dan juga yang baik untuk kita semua. Yaitu yang pertamanya adalah bila kita dengar ada orang meninggal dunia itu, kita menunaikan solat jenazah. Solat jenazah lah, 4 takbir, 4 takbir. Tidak perlu rokok tapi sujud. Ada yang kita lihat pula, ada yang sujud lah, ada yang rokok. Sujud tak adalah, rokok tak adalah. Allah Alhamdulillah. Sebab benda ini bukannya selalu berlaku dan bukan selalu kita buat, seperti solat fardu. Yang kedua adalah mengucapkan takziah kepada keluarga yang si jenazah tadi itulah. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah diucapkan. Islam mengajar sedemikian. Yang ketiga adalah menolong urusan pengemudian jenazah. Tuan-tuan, sekarang ini kita melihat dan kita mendengar banyak sekali jenazah yang meninggal bukan oleh penyakit dan sebagainya. Itulah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melahirkan perasaan duka cita atas pemergian jenazah. Boleh. Islam benarkan kita melahirkan duka cita. Kita berduka ke alam yang keempat. Itu makluman bahawa kita ini, alam manusia ini ada 5 alam yang wajib dilalui oleh setiap manusia. Alam pertama ialah alam roh, kita sudah limpas. Yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia di sini. Yang keempat adalah alam barzakh, dan kelima adalah alam akhirat. Termasuklah akhirat inilah perkara-perkara sama'iyat yang kita dengar.
Jadi seterusnya adalah adab yang perlu kita ketahui juga adalah disunatkan membaca Al-Quran sebelum jenazah dikebumikan. Kita boleh membaca Al-Quran kepada jenazah, surah Yasin. Bacalah, fadilatnya ada dalam fadilat membaca yang pun ada, dan kita doakan untuk jenazah. Kemudian berdoa agar jenazah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir huma, kalau dua lah, kalau ramai. Perkara-perkara tuan-tuan yang saya kongsikan lagi lah, perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang Islam larang, tuan-tuan, ketika menziarahi jenazah itu masih berada di hadapan, masih ada di rumah. Pertama, menyinggung perasaan keluarga jenazah. Tidak boleh. Dalam Islam kita tak benarkan. Berdosa kita. Berdosa pula orang yang begitu. Allahu Akbar. Yang kedua, merasa kesal seperti meratap dan meraung. Dalam Islam tidak boleh meratap, tidak boleh meraung. Macam agama-agama lain, dia meratap lah, meraung lah. Dalam Islam tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak dibenarkan tuan-tuan membebankan keluarga jenazah dengan permintaan yang membebankan. Tak boleh. Yang keempat, tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha dengan takdir sebab semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bergurau senda. Tak boleh lah, janganlah bergurau senda. Allah doakanlah, baca doa. Yang kelima adalah bercakap buruk tentang jenazah. Jangan bercakap jenazah ini. Allah Akbar. Nauzubillah. Janganlah bercakap yang tak baik. Yang itu nomor ialah hikmah menziarahi jenazah. Kenapa Islam membenarkan menziarahi jenazah ini? Kenapa Islam membenarkan? Kenapa Islam membenarkan? Pasti ada sebabnya. Yang pertama adalah dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga si mati, jenazah tadi ulah. Kerana tuan-tuan, kalau kita menziarahi, orang akan gembira. Kita pun mendoakan. Yang kedua adalah mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah yang kehilangan ahlinya. Allah Akbar. Emosi tuan-tuan, emosi. Emosional kita panggil. Maka bila kita hadir, kita kena jaga emosi orang-orang yang ditinggalkan ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah takdir yang dihadapi. Yang ketiga adalah memberikan keinsafan tentang kematian. Kita menziarahi ini tuan-tuan bahawa kita ini akan mati juga. Tapi kita akan menjadi insaf. Kita akan insaf. Maka dengan rasa itulah kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dapat menunaikan hak sebagai seorang muslim. Dapat meningkatkan kita menunaikan hak kita sebagai seorang muslim yang hidup kepada si mati untuk menziarahi dan mendoakannya. Tapi kalau jauh, itu kalau yang dekatlah kita boleh datang. Tapi tuan-tuan, kita akan ikut bahawa pada zaman sekarang ini berlakunya penyakit. Maka penyakit inilah yang menghindarkan kita daripada kita datang. Jadi tuan-tuan, kena ikut SOP yang ditetapkan dan kita kena jaga tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu, memberikan kita hidayah, memberikan kita panduan, memberikan kita kesabaran, memberikan kepada ahli jenazah dan orang yang telah kehilangan itu kesabaran. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada saya hari ini. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu dari diri saya sendiri, kerana Allah lah yang Maha berilmu berbanding dengan saya ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe Kirana Audio TV untuk seterusnya. Sekian, terima kasih.